Jadi sebelum bermula saya ucapkan selamat datang dan ahlan wa sahlan ke dalam sesi pengajian kitab Unwanul Falah. Kitab Unwan Ilmu Usuluddin bersama dengan Ustaz Azhar Hashim Al-Hadrami Al-Yamani. Jadi insya-Allah boleh buka mesurat yang persediaan kita. Jadi insya-Allah Ustaz mungkin akan bersama dengan kita sebentar saja lagi. InsyaAllah boleh. Sebelum mula insyaAllah ni berapa orang? 31 orang insyaAllah. Jadi insyaAllah sebelum bermula ada beberapa peringatan yang saya nak sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, jika tuan-tuan tidak ada kitab, tuan-tuan boleh dapatkan di link Google Drive Himpunan Kitab Pengajian Kurma, Kumpulan Rakan Muda Agama. Ada, semuanya ada di sini. Semuanya ada di bahagian apa pengumuman ni. Semua ada di situ. Jadi boleh tengok PDF muat di bahagian muat turun PDF kitab Unwanul Falah di sini di Himpunan Kitab Pengajian Kurma, insya-Allah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang boleh minta sharekan ataupun ada di kalangan para asatizah para hadirin, maafkan saya, yang nak sharekan link tersebut. Terima kasih yang sharekan, moga-moga dapat manfaat, kita kongsikan bersama. Jadi insya-Allah jika tidak ada kitab, tidak ada kitab fizikal, boleh dapatkan kitab dalam bentuk soft copy di situ, di link yang disediakan. Dan insya-Allah kalau mungkin ada masalah nak download, internet kurang laju, kurang kuat, nak download tak lepas ataupun storage, makan storage dan sebagainya, insya-Allah pihak admin akan share screen lah, presentkan. Jadi boleh tengok sama-sama insya-Allah. Yang kedua, pastikan mikrofon dimatikan sepanjang pengajian berlangsung supaya tidak mengganggu kelancaran majlis. InsyaAllah. Jadi tolong cek mikrofon masing-masing. Sebelum masuk pastikan dah ditutup siap-siap supaya tidak mengganggu Allahumma salli ala Muhammad, kelancaran majlis pada malam ini insyaAllah. Dan yang ketiga, insyaAllah soalan-soalan yang ditanya pada minggu lepas, disebabkan minggu lepas tidak ada pengajian kita ditangguhkan bawa ke hari ini. Jadi insyaAllah soalan-soalan yang diajukan pada minggu lepas akan diberi jadi insyaAllah saya kalau sempat kita tanyakan soalan-soalan yang terlintas di fikiran tuan-tuan pada malam ini. Kalau tak sempat, mohon maaf sangat-sangat sebab kita mengutamakan soalan-soalan yang lepas. Ada banyak juga soalan dalam ada 3 ke 4 soalan tak silap saya. Ada beberapa soalan, jadi mohon maaf kalau tak dapat nak ajukan semua, tapi tak apa, kita akan cuba ajukan untuk pada sesi pengajian akan datang. Dan saya ingatkan kepada para hadirin, sebelum kita masuk kelas ni, masuk pengajian ni, kita meluruskan niat kita, menghadirkan niat-niat yang baik. Moga-moga kita mendapat manfaat daripada pengajian ini. Dan sebelum mula insya-Allah kita berniatlah dengan niat yang diajarkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, iaitu nak saya bacakan beserta dengan maksud insya-Allah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, sahaja kami berniat belajar dan mengajar, wa tadhakkura wa tadhkir, mengambil dan memberi peringatan, wan naf'a wal intifa', memberi dan mengambil manfaat, wal ifadata wal istifadah, memberi dan mengambil faedah, wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitabnya Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa du'a ilal huda, menyeru kepada hidayah Allah, wa dalalata 'alal khair, dan memberi petunjuk kepada kebaikan, ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih, semata-mata mengharapkan redanya Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri serta mengharapkan pahala daripadanya Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha suci. Jadi insya-Allah kita hadirkan niat-niat yang baik, kemudian kita duduk dalam keadaan duduk yang baik. Posisi kita pastikan kita
keadaan kita sama seperti kita menghadiri majlis ilmu di surau, di masjid, pakai pakaian yang bersesuaian. Kalau yang lelaki pakai pakaian yang sesuai lah. Kalau yang perempuan pun pakai pakaian sesuai, pastikan menutup aurat dan sebagainya, dan duduk di tempat yang elok, tidak sambil berbaring ataupun sambil makan, sambil tengok TV, buat kerja lain dan sebagainya. Kita cuba untuk beradab seperti mana dalam majlis ilmu secara bersemuka, insyaAllah, walaupun di atas talian, kita cuba untuk beradab seperti mana dalam majlis ilmu yang bersemuka, kerana ia sedikit sebanyak mempengaruhi keberkatan ilmu yang kita dapat, insyaAllah. Jadi sekejap kita tengok dulu Ustaz dah sampai belum. Alhamdulillah Ustaz dah ada di talian. Mungkin Ustaz sedang melakukan persiapan. Tak mengapa, kita tunggu sekejap, insyaAllah. Baik, untuk soalan pada malam ini, saya ulang ya, untuk soalan pada malam ini, seperti yang kita maklum, pihak Kumpulan Rakan Muda Agama selalunya akan bagi soalan melalui Google Form. Tapi memandangkan minggu lepas kan tak ada kelas, tak ada pengajian Ustaz Azhar. Jadi soalan-soalan yang diajukan pada minggu lepas tu dia tak dapat nak tanya lagi. Jadi kita bagi laluan soalan minggu lepas dulu. InsyaAllah. Dan kalau sempat nak tanya, boleh tanya di bahagian activities. Boleh tengok ada simbol, boleh pergi ke bahagian bawah tu. Activities, ada simbol segitiga, petak dan juga bulatan tu. Ada bahagian Q&A, boleh tanya di situ. Tapi kalau sempat kita cuba tanya. Kalau tak sempat, mohon maaf sangat-sangat. InsyaAllah boleh ajukan soalan pada pengajian akan datang, insyaAllah. Jelas ke yang bertanya? Kalau jelas mohon respon. Jelas. Baik, Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, Ustaz dah ada bersama dengan kita. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum, ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi sebelum mula, kita buka kita punya majlis pengajian kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi saya serah pada Al-Fadhil Ustaz untuk teruskan pengajian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lam wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, kedua qidam, kedua yakni kedua daripada 20 sifat ataupun yang kedua daripada 13 sifat. Kalau kita kata kedua daripada 13 sifat, maka itu adalah kaul yang rajih. Kalau kita kata kedua daripada 13 sifat, maka itu adalah kaul yang rajih. Adapun jika kita kata kedua daripada 20 sifat, maka itu adalah kaul yang masyhur. Yang kata 13 tu ialah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dan yang kata 20 tu ialah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Baik. Yang kedua, sifat Allah Ta'ala yang wajib pada syarak kita, yakni orang mukallaf tu mengetahui serta beriman dengannya, ialah sifat qidam. Baik, sebelum kita hurai, sebelum kita syarahkan berkenaan dengan sifat qidam ni, maka terlebih dulu saya nak menerangkan bahawasanya daripada sifat qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan wahdaniyat. 5 sifat ni dinamakan sifat salbiyah. Dinamakan 5 sifat ni qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan wahdaniyat. Maka 5 sifat ni dinamakan sifat salbiyah. Baik, apa makna salbiyah tu? Salbiyah tu maknanya tolak. Itu pada lughah. Pada lughah makna salbiyah tu tolak ataupun negatif. Tapi itu pada lughah, dikendaki pada istilah ilmu usuluddin. Bila kita sebut salbiyah, ialah menafikan sifat kekurangan pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila sebut sifat salbiyah ni yang 5 tu, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, dan wahdaniyat, maka di dalam 5 sifat ni terkandung makna menafikan sifat yang tak layak bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya malam ni kita baca qidam. Qidam mana apa? Kena baca qidam, baris bawah qidam. Jangan baca qadam. Kalau baca qadam tu makna tapak kaki. Kita baca dengan qidam. Qidam artinya sedia. Artinya sedia. Baik, dalam makna sedia tu, apa sedia? Apa makna sedia? Sedia
dengan makna tidak ada permulaan bagi wujud zat Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Tidak ada permulaan. Itu kata nafikan kekurangan. Mana kekurangan? Kekurangan tu ialah ada permulaan bagi zat Allah Ta'ala tu, maka itu dinamakan kekurangan. Ada permulaan bagi zat Allah Ta'ala, itu dinamakan kekurangan. Jadi kita nafikan, yakni tidak ada permulaan bagi wujud zat Allah Ta'ala. Itulah makna qidam. Sedia dengan makna tidak ada permulaan bagi zat Allah. Macam itulah seterusnya nanti dalam membicarakan tentang sifat salbiyah yang 5. Yang ni tiap-tiap sifat salbiyah yang 5 tu daripada qidam sampai wahdaniyah tu di dalamnya dalam 5 sifat salbiyah tu terkandung makna menafikan sifat yang tak layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Tengok Baik. Kata artinya arti qidam. Okey, arti tu bukan huraian lagi. Arti tu terjemahan sahaja daripada bahasa Arab. Qidam tu bahasa Arab. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Melayu, artinya sedia. Sedia tu dalam bahasa Melayu itu terjemahan, belum huraian lagi lah. Lepas tu barulah tuan kitab ni Syekh Ahmad kata iaitu sedia tu. Ataupun boleh kita rujuk iaitu qidam tu. Boleh dua-dua sekali lah. Sama ada kita nak rujuk pada sedia pun boleh, ataupun nak rujuk pada qidam pun boleh. Domir iaitu tu. Iaitu qidam ataupun iaitu sedia tu. Bahawa Allah Ta'ala itu tiada permulaan bagi adanya. Tengok. Tiada permulaan bagi adanya. Itu makna qidam. Tiada permulaan bagi adanya. Dan tiada permulaan bagi wujud Allah Ta'ala tu. Tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan bagi wujudnya zat Allah Ta'ala. Artinya wujud Allah Ta'ala tu wujud yang bangsa tersendiri. Dengan makna tidak ada permulaan bagi wujud zat. Bagi adanya, iaitu bagi adanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita nak pegang yang paling penting lah. Baik. Jadi kan sebagai penambahan. Sebenarnya kitab Unwanul Falah ni dia ringkas. Dia nak bagi kitab Unwanul Falah tu tak jadi kitab besar. Sekadar nak melepaskan fardu ain bagi orang yang baru belajar. Ataupun bagi orang yang mukallaf ni nak sahkan dia punya pegangan dia dulu. Baik. Tapi kan bagi saya lebih baiklah kalau kita huraikan lebih sikit. Pasal apa? Sebab dalam ni dalam Google Meet kita ni, dalam program kita ni banyak yang dah belajar kitab tauhid di mana-mana, banyak dah. Jadi saya pun sebutlah. Jadi kan bila sebut sifat salbiyah ni, pertama sekali lah yang saya nak sebutkan kenapa sifat salbiyah ni qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih dan wahdaniyat. Dinamakan sifat salbiyah, iaitu dinamakan sifat menafikan kekurangan pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sifat yang lain pun menafikan kekurangan juga. Contohnya
seperti kudrat. Tapi kudrat tidak dinamakan salbiyah. Kudrat dinamakan sifat ma'ani. Kenapa tak dinamakan salbiyah juga? Kenapa tak dinamakan salbiyah juga sedangkan kudrat juga menafikan sifat kekurangan? Apa dia? Lemah. Lemah tu sifat kekurangan. Bila kita sabitkan Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, itu maknanya menafikan kekurangan pada zat Allah. Tapi kenapa sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tidak dinamakan salbiyah? Beza dia ialah sifat salbiyah ni daripada qidam sampai wahdaniyat, sifat tu tidak wujud pada zat. Ni kena faham elok-elok ni. Dia kena faham dia punya tu, dia punya metod dia tu, jalan dia tu kena faham ya. Jadi kan bila sebut sifat qidam sampai sifat wahdaniyah tu, itu dinamakan sifat amrun iktibari. Kira-kira sahaja. Adapun diri sifat salbiyah tu, daripada qidam sampai kepada wahdaniyah tu, diri sifat tu tak wujud pada zat. Sekira-kira kalau Allah Ta'ala bukakan hijab di antara kita dengan zat dia, maka kita tidak boleh melihat sifat salbiyah yang 5. Tak boleh tengok qidam, tak boleh tengok baqa'. Kenapa? Kerana qidam, baqa', mukhalafatu ta'al hawadis sampai wahdaniyah tu hanya dinamakan sifat faham, reti sahaja. Kita faham saja Allah tu qidam. Sedangkan diri sifat qidam tu tak wujud. Baik. Nak bagi faham, saya bagi contoh. Nak bagi faham, saya bagi contoh. Walaupun saya tahu, saya yakinlah yang datang malam ni yang masuk dalam kita punya Google Meet kita malam ni banyak yang sudah tahu dah, banyak yang pernah mengaji mana-mana tempat dah. Jadi kan yang kita nak faham sekarang ni, sifat qidam tu tak wujud pada zat. Qidam, baqa', mukhalafatu ta'al hawadis, sampailah wadaniyat. Dengan kata lain, sifat ma'ani tu tak wujud, tak ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cuma faham sahaja. Kalau macam tu maknanya ada sifat, maksudnya sifat yang tak wujud pada zat. Hanya sabit sungguh sahaja. Nak bagi faham, saya bagi 2 ayat. 2 ayat ni mana-mana pergi pun saya ambil ayat ni lah, sebab daripada guru saya dulu pun dia ambil ayat ni lah nak bagi kita faham sifat salbiyah tu. Okay. Yang pertamanya, ayat kan. Buah durian itu berwarna hijau. Buah durian itu berwarna hijau. Jadi bila sebut buah durian tu warna hijau, maka sifat bagi buah durian tu ialah hijau. Jadi hijau tu ada ke tak ada? Ada. Macam mana tahu kata ada? Nampak dengan mata kita warna hijau. Nampak warna hijau depan mata kita, nampak dia tuan-tuan. Jadi mana sifat hijau pada buah durian tu ada, wujudi. Bila kata wujudi, maka dinamakanlah sifat ma'ani. Ada pun kalau kita buat ayat yang kedua, buah durian itu gugur. Jadi gugur tu, kalau kita ambil buah durian yang jatuh berdebab atas tanah tu, ambil atas berdebab jatuh atas bumi. Kita pun ambil buah durian tu, kita tengok ada tak gugur pada buah durian tu? Tak ada. Tak ada gugur, tak nampak gugur tu. Yang kita nampaknya ialah
buah durian sebiji dengan warnanya, dengan baunya, nampak rupa dia tu. Tapi nampak zat durian tu kita nampak, tapi gugur tu kita tak nampak. Jadi fahamnya gugur tu sifat, tapi tak wujud pada zat. Itulah fahamnya kata amrun i'tibari. Kita faham sahaja, sungguh sahaja. Sungguh tak buah durian tu gugur? Sungguh. Sungguh tak Allah Ta'ala tu kidam? Sungguh. Sungguh tak Allah Ta'ala tu baqa'? Sungguh. Baik. Adapun sifat ma'ani yang 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Sifat yang 7 tu, yang dinamakan sifat ma'ani tu, ada pada zat. Sekira-kira kalau Allah bukakan hijab, lalu kita nampak zat Allah Ta'ala tu, bererti kita bolehlah melihat sifat ma'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehlah tengok sifat ma'ani Allah Ta'ala tu. Macam warna hijau tu lah. Jadi nampak tu sifat ma'ani. Jadi kalau Allah buka hijab, nampak zat dia, maka kita pun boleh tengoklah sifat ma'ani yang ada pada zat kalau Allah buka hijab. Jadi nampaklah kita. Pasal apa tu? Sebab kaedah dalam ilmu usuluddin ni, kullu mawjudin, tiap-tiap benda yang ada, yasihu an yura, sah bahawa dilihat, boleh dilihat. Jadi boleh dilihat mana adalah. Tu faham dia. Sifat salbiyah beza dia dengan sifat ma'ani. Baik. Jadi kita pegang kidam. Allah Ta'ala tu bersifat dengan kidam. Kalau dalam kitab Misbahul Munir, dia kata dalam kitab tu, maka wajib atas mukallaf mengetahui huraian sifat kidam ni, serta beriman, yakni mengaku dalam hatinya dengan tentu sungguh Allah Ta'ala tu bersifat dengan qidam. Fahamnya? Kalau tidak tahu huraian, maka hukumnya berdosa. Kalau tak masukkan dalam hati, maka takut tak terpakai iman. Takut tak sah iman. Baik. Kemudian kata dia, mustahil lawannya. Boleh kita baca, dan bermula lawannya. Lawan bagi qidam tu mustahil. Tak boleh terima pada akal kita sabitnya lawan bagi qidam. Apa dia? Lawan bagi qidam tu iaitu hudus. Hudusun. Apa makna hudus? Artinya baharu, yakni baharu Allah Ta'ala ataupun baharu wujudnya Allah Ta'ala. Itu mustahil. Tak terima pada akal kita. Tengoknya. Tak terima pada akal kita yang Allah Ta'ala tu wujudnya baharu. Maknanya bila kata baharu, Allah Ta'ala tu wujudnya baharu, maknanya dia ada permulaan. Ada permulaan. Ada dia tu ada permulaan. Ataupun ada dia tu dimulakan dengan tiada. Jadilah dia benda harus. Jadilah dia benda harus. Kalau dia ada mula, jadinya adanya tu ada permulaan. Tengok dalilnya pula. Okay. Dan dalil qidam Allah Ta'ala itu, mana dalil? Kenapa ni? Kerana mengetahui dalil tu wajib. Kalau tidak tahu dalil, tiap-tiap satu pegangan akidah kita, tiap-tiap satu benda yang wajib pada akidah tu, maka tiap-tiap satunya mesti ada dalil. Kalau tidak ada dalil, kata ulama, boleh jadi tak terpakai imannya, dan boleh jadi
hukumnya berdosa besar. Walaupun dia mukmin sekalipun, tapi berdosa besar. Pasal apa dosa besar tu? Kerana meninggalkan pengajian sehingga dia tak tahu dalil. Jadi mengetahui dalil tu, ulama kata wajib. Kalau tak tahu dalil, jadi muqallid. Bila jadi muqallid tu pula dia ada hukum. Ulama tetapkan dah hukum dia tu kalau tidak ada dalil, kata setengah ulama tak terpakai iman. Maksud tak terpakai iman tu nanti di akhirat hukumnya adalah kufur, kekal dalam api neraka Allah. Tapi kaul tu tak mutamad, kaul tu dhaif. Yang mutamadnya, yang sahihnya, yang kuatnya ialah mengatakan beriman. Orang yang tidak ada dalil itu beriman. Tetapi tak lepas daripada dosa. Dosa sebab meninggalkan pengajian. Kalau orang mengaji, mudah aja dalil dia. Tengok jadi mana dalil qidam? Dan dalil qidam Allah Ta'ala. Mana dalil qidam Allah Ta'ala tu? Bahawasanya jikalau adalah Allah Ta'ala tu baharu, kalau Allah tak qidam, maka automatik jadi baharu. Kerana apa? Kerana tidak ada perkara yang menengahi di antara qidam dengan baharu. Sedia dengan baharu tu, tengah-tengah tu tidak ada gap ataupun tidak ada perantaraan di antara qidam ataupun di antara sedia dengan baharu. Tak ada gap ataupun tidak ada perantaraan. Bila tidak qidam, nescaya jadi baharu. Kalau dia qidam, maka dia tidak baharu. Dia macam tu. Dia automatik macam tu. Jadi bila Allah tu tak qidam, ni dalil akal ni. Dalil akal, dalil berdasar kepada akal. Sebab tu tuan-tuan sekalian kalau kita ngaji tauhid ni tuan-tuan sama ada kita nak berdalil dengan dalil Quran dan hadis pun boleh. Kita nak pegang kepada dalil akal pun boleh. Bahkan tuan-tuan sekalian, di antara dalil Quran dan hadis dengan dalil akal tu, maka kata ulama lebih kuat lagi dalil akal. Kenapa? Bukan semua orang boleh berdalil dengan Quran sebab Quran dan hadis tu bahasanya tinggi. Kadang-kadang kefahaman kita tak sampai. Tapi kalau pakai akal tuan-tuan sekalian, semua kita Allah jadikan berakal. Cumanya akal tu nak kena asah dengan ilmu berdasar kepada Quran dan hadis tu. Baik. Jadi dalil qidam tu jikalau Allah Ta'ala tu baharu, nescaya kalau Allah tak qidam, maka jadilah dia baharu. Okey. Jikalau adalah Allah Ta'ala tu baharu, apa jadi? Nescaya berhajat ia kepada yang membaharukan dia. Nescaya Allah Ta'ala tu berhajat kepada yang menjadikan ada dia tu. Macam kita ni baharu. Sebab itulah kita ni ada, kita ni berhajat kepada yang menjadikan. Bila berhajat kepada yang menjadikan, maka tentulah kita ada, kita tu baharu ada. Dulu tak ada. Sebab itulah bila sebut berhajat kepada yang membaharukan, berarti dulu tak ada. Dalam mana dimulakan dengan tiada dulu. Lepas tu baru ada. Macam kita ni dulu kita tak ada. Maknanya kewujudan kita ni dimulakan dengan tiada dulu. Bila kena buat baru ada. Jadi kalau Allah tu macam tu juga, bermakna dulu Allah tak ada. Lepas tu kena buat baru ada. Itu maksud dia. Nescaya berhajat ya Allah Ta'ala tu, ya Tuhan tu, kepada yang membaharukan dia. Dan yang membaharukan dia tu berhajat pula kepada yang membaharu. Jadi yang menjadikan Tuhan, yang menjadikan Allah tu pula, dia juga baharu. Pasal apa? Dialah Tuhan. Contoh
Katalah A ni Tuhan. Tapi sebabkan dia tidak kidam, dia baharu, maka kita tanyalah siapa yang buat A ni? Oh, B yang buat A. B yang buat A. Mana ketika tu bila B yang buat A, maka B itulah Tuhan. Sebabkan dia juga Tuhan, maka dia juga tidak kidam. Mana dia tu juga kena jadi. Siapa jadikan dia pula? C pula jadikan B. Oh, kalau macam tu C lah Tuhan. Ketika C lah menjadikan B, maksudnya C lah Tuhan. Oh, dia pun tak kidam juga sebab dia Tuhan. Maka siapa jadikan dia? A pula jadikan C. Jadi kalau 3 makam macam ni pun dinamakan daurun. Daurun tu 2 atau lebih lah. 2 peringkat, 2 makam ataupun lebih. A jadikan B, B jadikan A. Tu 2 peringkat. Kalau ni A jadi B jadikan A, kemudian C jadikan B. C siapa buat pula? Oh, C yang buat dia A pula buat. Kan? Suasana macam tu, situasi macam tu, kita tak terima pada akal. Kenapa tak terima pada akal? Kenapa tak terima pada akal? Kerana berhimpun 2 yang berlawanan di dalam satu perkara. Berhimpun 2 yang berlawanan. Tengok ya. 2 yang berlawanan tu macam mana? Kita ambil dulu. Ketika B menjadikan dia, nampaknya A tu macam tak ada lagi. B yang buat. Okey. Mana masa tu B, A tak ada. B yang buat. Okey. Ketika kita tengok pula A yang jadikan C, seolah-olah pada ketika tu A dah ada lah. Sebab tu dia boleh buat C. Sebab dia dah ada lah. Jadi nampaknya pada A tu kan berhimpun 2 benda yang berlawanan. A kena buat, siapa buat? B. Mana ketika dia kena buat, maka dia tak ada lah. Baru dia buat, baru dia ada. Lepas tu ketika dia buat C tu, masa tengoknya nampak dia macam dah ada. Jadi pada A tu berhimpun 2 benda yang berlawanan. Tak terima pada akal. Macam tu juga dengan B. Ketika dia menjadikan A, nampak dia macam dah ada lah. Tapi ketika dia kena jadi, C yang jadikan dia, nampaknya macam dia tak ada, dia tak wujud. Maka pada ketika tu pada B pun berhimpun 2 benda yang berlawanan juga. Mustahil, tak terima pada akal. Kalau ada orang boleh terima kan, maknanya kan orang tu tak berakal lah. Kenapa? Kerana benda tu bersalahan pada akal. Mana boleh berhimpun 2 benda yang berlawanan? Tak boleh. Itu orang panggil mustahil pada akal benda tu. Macam serupa dengan C juga. Kalau C tu nampaknya ketika dia menjadikan B, nampak C tu dah ada lah. Tapi bila tengok A pula jadikan dia, nampak macam C tu tak wujud, tak ada lagi. Sebab itulah A boleh buat. Maka ketika tu tuan-tuan sekalian, pada C pun berhimpun 2 benda yang berlawanan. Jadi 3-3 tu mustahil berlaku. Tak terima kata dia pertutuhan 3-3 tu. Ni kita ambil dalil tu. Kalau kata Tuhan tu kena baharu, kena buat, siapa buat? B buat. B tu pun baharu juga pasal dia Tuhan. Dia kena jadi juga. C buat. C pun baharu juga. Yang macam tu namanya apa? Daurun. Daurun tu maksudnya berpusing ataupun berhubung-hubung yang tiada berhubung-hubung, berpusing-pusing. Berpusing-pusing. Daurun tu maknanya berpusing-pusing. A jadikan B, B jadikan C, C jadikan A balik. Macam tu. Tu namanya daurun. Okey. Kemudian yang sebelah daripada dibaharukan dia. Kemudian berhajat baru tu pula maka lazim berkeliling. Tu kata daurun tu berkeliling. Berkeliling atau selalu dengan tiada ataupun apa tu? Ataupun lalu dengan tiada kesudahan. Jadi kalau yang
lalu dengan tidak ada kesudahan tu, A jadikan B, jadikan C, jadikan D, jadikan E berterusan. Okey. Itu dinamakan apa tu? Itu dinamakan tasalsulun. Nanti dalam kitab Unul Falah ni kan, apa ni, Syekh Ahmad dia tak nak jadikan kitab Unwanul Falah tu kitab besar. Dia tak nak. Dia nakkan orang mengaji kitab tu lepas fardu ain je. Tapi tak cukup lah dengan kitab ni sebab banyak lagi benda yang kita tak tahu dalam kitab Fardhiyatul Faraid, ada huraian lagi. Kitab Durus Samin ada huraian lagi. Kitab Aqidatul Najin ada huraian lagi. Walaupun tak sampai kepada fardu ain sekalipun. Walaupun bukan fardu ain sekalipun, tapi kita sebagai orang yang beriman ni nak mengaji, nak tambahkan kita punya pengetahuan berkenaan dengan ilmu tauhid. Jangan kata gini pula tau. Saya pernah dengar ni di hujung-hujung telinga saya lah. Dia kata tak usahlah ngaji tauhid tu tinggi-tinggi sangat. Ada larangan daripada Imam Haddad, kata dia macam tu. Padahalnya tuan-tuan, takkanlah Imam Haddad sebagai ulama nak larang orang mengaji tauhid ni tuan-tuan. Padahalnya ada benda yang walaupun bukan fardu ain, tetapi menyelamatkan kita punya akidah. Contoh saya bagi tahu tuan-tuan, contoh seperti mengetahui hukum adat. Mengetahui hukum adat tu bukan wajib, bukan fardu ain pun. Tetapi kalau kita tak mengaji hukum adat, maka kita tak boleh beza dengan hukum akal. Kadang-kadang bertukar-tukar mana satu hukum adat, mana satu hukum akal. Bertukar-tukar tuan-tuan sekalian. Menyebabkan apa? Menyebabkan kalau, dalam kitab kata ni, kalau dengan sebab tidak mempelajari hukum adat, maka tersalah dia berpegang, maka hukumnya tuan-tuan sekalian jatuh kepada dosa. Dan boleh jatuh kepada kekufuran dengan tidak mengetahui hukum adat. Apabila dia menafi mukjizat Nabi-Nabi dan Rasul. Sebab mukjizat tu ialah perkara yang menyalahi adat, yang menyalahi kebiasaan, yang tak boleh apa ni, orang panggil apa ni yang namakan bersalahan pada adat. Jadi dia, kalau dia nafikan mukjizat, mana boleh keluar air pada celah tangan Nabi, dia kata. Mana boleh? Tak terima pada akal. Pada itu tak terima pada adat. Bukan tak terima pada akal. Akal kita terima kalau Allah yang buat. Seperti Nabi naik ke langit pada satu malam je. Lepas Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Lepas tinggi daripada tu lagi. Sampai ke Arash. Ada orang kata, ada pula orang kata, mana boleh? Kita nak pergi sana pun tak. Nak pergi daripada Mekah nak pergi ke Palestin pun berapa kilometer, berbulan-bulan. Nabi pergi semalam je. Tak terima. Kafir dia kalau menafikan tuan-tuan sekalian. Dan dengan sebab tidak mengetahui hukum adat tu, boleh jatuh kepada kekufuran. Walaupun tuan-tuan sekalian mengetahui hukum adat tu bukan fardu ain, bukan wajib pun. Tapi kalau kita tak tahu, maka terkadang-kadang boleh jatuh kepada dosa dan boleh juga jatuh kepada kekufuran. Seperti contoh lagi kan, macam mengetahui takluk sifat. Kalau kita tak tahu, boleh jadi kita terpegang salah, pegangan kita salah. Baik, bila salah, boleh jadi jatuh kepada dosa dan boleh jadi jatuh kepada kekufuran. Padahal mengetahuikan takluk sifat-sifat ma'ani itu bukan wajib pun. Tak wajib pun, kata Syekh Ahmad, tak wajib pun. Tapi kalau tak tahu, tak terjaga akidah, boleh jatuh kepada dosa. Mahupun boleh jatuh juga kepada kekufuran. Baik, tengok ya. Okey, kemudian kata dia, dan kedua-duanya, mana kedua-duanya? Berkeliling satu
Dan tiada berkesudahan. Yang kedua, kalau tak ada kesudahan tu kan, apa pun bersambung-sambung. A jadikan B, jadikan C, C jadikan D, D jadikan E, E jadikan F, F jadikan G, jadikan H, jadikan, sampai tidak ada kesudahan. Tak ada titik. Maka yang tu pun tak terima pada akal. Kalau ada orang kata dia terima, pada akal dia tak ada titik, hubung, tak ada kesudahan tu, maka sebenarnya orang tu tak berakal. Akal siapa yang boleh terima macam tu? Mesti ada titik, mesti ada tempat perhentian. Baik. Dua-dua tu mustahil, tak terima pada akal. Maka sabitlah sedia Allah Ta'ala bilalah kedua-duanya mustahil. Berkeliling tu mustahil dan tiada kesudahan tu bermustahil, maka sabitlah Allah Ta'ala tu sedia, yakni qidam. Sabitlah Allah Ta'ala tu sedia, yakni sabitlah Allah Ta'ala tu qidam. Jadi berdalil tu hukumnya wajib. Okey. Kemudian ketiga, baqaun, artinya kekal. Nampak gayanya? Kita kena berhenti sakat tu dululah. Ketiga, baqa. Saya minta maaf banyak-banyak ni. Pasal apa? Dalam PKP ni kan, saya sangka kelas kurang lah. Tapi sebenarnya makin PKP, makin banyak kelas tuan-tuan sekalian. Sehingga suara saya pun menjadi serak basah. Minggu lepas langsung tak keluar suara. Lepas tu saya minta tangguh. Tu yang saya minta maaf banyak-banyak. Minggu lepas suara sampai tak keluar. Satu hari saya rehat. Malam tu dah mula kelas balik dah. Sampailah sekarang tak berhenti lagi. Jadi suara tu ada sikit problem. Tolong doakan saya, mudah-mudahan suara saya boleh maintain. Ini pun dah serak-serak, nak kena tekan baru boleh keluar. Kalau tidak, tak boleh. Baik, ketiga, baqa. Wallahu alam. Kita berhenti sakat dulu. InsyaAllah kita baca sikit-sikit. Dan insyaAllah kita sambung dengan pertanyaan. Wallahu alam. Baik, ada soalan? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk pengajian pada malam ini. Jadi moga-moga Allah SWT berikan kesihatan yang baik kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi insyaAllah soalan untuk malam ni, soalan yang pertama berbunyi, Assalamualaikum Ustaz, adakah ilmu tajwid juga termasuk dalam ilmu fardu ain? Sebab antara rukun sembahyang adalah membaca Al-Fatihah. Mohon penjelasan Ustaz. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pengajian ilmu tauhid tidak termasuk di dalam fardu ain. Saya ulang balik ni. Nak bagi terang nyata sebenarnya pengajian ilmu tajwid tidak menjadi fardu ain. Okey. Kan, tidak menjadi fardu ain. Maknanya dia hanya disebut fardu kifayah. Tetapi walaupun tidak termasuk dalam fardu ain, tetapi mengamalkan tajwid di dalam Fatihah, di dalam solat, maka hukumnya adalah wajib. Tu dua benda berbeza tu. Pelajaran ilmu tajwid ni adakah fardu ain? Tak fardu ain, bukan fardu ain. Tetapi mengamalkan ilmu tajwid itu fardu ain. Tapi bukan pada semua, iaitu hanya pada Fatihah sahaja di dalam solat. Ini yang cakap macam ni ulama fiqh yang cakap ni. Ada pun ulama tajwid, mereka kata wajib. Tapi tuan-tuan sekalian, ulama tajwid dengan ulama fiqh yang menghukum ni ialah ulama fiqh, bukan ulama tajwid. Ulama tajwid diam je lah, jangan cakap banyak.
Ulama fiqh yang banyak berkata-kata yang menghukum. Jadi macam contoh tuan-tuannya, seperti kan kita bercakap, kita tengok orang Arab bercakap. Ada tak orang Arab bercakap nak menggunakan tajwid? Kalau kita kata, kalau kita sebut bertajwid tu wajib fardu ain. Ada tak orang Arab bercakap dengan tajwid? Anta tazhab ila aina. Tak ada. Tak ada orang Arab bercakap dengan tajwid. Tak ada. Ya tak? Dia cakap aina tazhab. Tak ada tajwid pun. Tak ada kena dengung-dengung. Tak ada pun. Kalau kita kata wajib. Tak ada pun. Ya tak? Bahkan tuan-tuan sekalian, kalau pergi ke Hadramaut lah. Ya tak? Kalau pergi ke Hadramaut tuan-tuan sekalian. Ya tak? Yang ni pun kadang-kadang tuan-tuan yang kalau Abi Omar tu baca ataupun orang Arab baca Fatihah ke baca Quran ke tuan-tuan tajwid itu bagi yang penting bagi mereka tu kefahaman dalam Quran tu. Kefahaman ayat tu, bukan tajwid tu yang penting tak. Lepas tu tajwid tu orang panggil halwa telinga sahaja. Sedangkan kefahaman tu kita sebut manfaat dalam hati tuan-tuan sekalian. Dalam hati tu manfaat dia. Baik. Tu jawapan daripada saya lah. Jadi mengamalkan ilmu tajwid dalam Fatihah tu hukumnya adalah wajib sahaja dalam Fatihah saja, bukan pada ayat-ayat lain. Kalau dalam surah tak ada tajwid pun sah semayang lagi. Wallahu alam. Baik. Ada lagi soalan? Baik, terima kasih Ustaz. Jadi soalan terusnya berbunyi, pada pengajian yang lepas Ustaz ada mensyarahkan ayat wa khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi minta Ustaz jelaskan semua huruf lam pada kalimah liya'budun yang berasal dari ayat tersebut. Baik yang ni dengar baik-baik dah. Dengar elok-elok ni ambil kitab kitab Paku Iman. Dekat situ ada Paku Iman. Bukan. Bawah tu. Jom. Okay, sebelum saya jawab ni saya sempat semak dalam kitab Paku Iman karangan Al-Fakir Al-Hakir Haji Cik bin Ahmad Al-Qadri ataupun terkenal dengan nama Tuan Guru Haji Cik Kok Diang. Tengoknya. Dalam kitab Tuan Guru Haji Cik Kok Diang ni tuan-tuan nanti saya cari, saya dah tanda dah itu ni. Aku tak ingat muka surat berapa tu ni. Dalam kitab Haji Cik Kok Diang ni dia katakan dalam ni sebut dia kata saya bacakan sikit saya bacakan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya tiada aku jadikan jin dan manusia melainkan ada hikmah. Jadilah mereka itu menyembah akan aku. Maka lam pada liya'budun itu lam sayrurah. Tengok. Jadi kan tengok dalam kitab Tuan Guru Haji Cik Kok Diang ni, kitab Paku Iman ni, maka dia kata lam yang ada pada liya'budun tu ialah lam sayrurah. Satu. Dalam kitab Aqidatun Najim pula dia sebut dua. Lam yang ada pada liya'budun tu, yang pertama dinamakan lam lil hikmah, dan yang kedua dinamakan lam lil ghayah. Yang ketiganya dan Tuan Guru Cik katalah lam sayrurah. Jadi kita ambil keputusan malam ni lam tu terbahagi nama dia kepada tiga. Yang pertama lam hikmah, yang kedua lam lil ghayah, dan yang ketiga lam sayrurah. Lam sayrurah.
Surah tu daripada perkataan surah lah. Itu orang panggil ismu tasghir tu. Baik, kenapa lam tu dinamakan tiga-tiga ni? Kerana gini, kalau kita jadikan lam tu lam illah, lam dengan makna kerana, maka tuan-tuan telah menyalahi ilmu tauhid. Pasal apa? Dalam kitab matan, dalam kitab matan apa ni Sanusi tu, matan Sanusi tu, matan apa nama dia? Matan Umul Barahim tu, dalam kitab tu kata laisa lahul gharad, tiadalah bagi Allah Ta'ala tu tujuan. Jadi Allah Ta'ala tu sunyi daripada tujuan. Jadi kalau kita letak mana, contoh gini, tidak aku jadikan jin dan manusia tu melainkan kerana, bila pun kerana, maka dah namanya tujuan. Tengok huraian saya tu ya. Ini bukan huraian saya lah, tapi saya mengaji pada guru saya dulu, Babalah, dia kata gini. Tengok ya. Kalau kita jadikan lam pada liyak bodun tu lam dengan makna kerana, ataupun lam dengan makna ilat, dengan makna kerana, dengan makna sebab, maka apa jadi? Tengok ya. Tengok apa jadi. Cuba dengar. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan kerana menyembah aku. Okey, Baba dibuat persoalan. Kalau lam tu lam dengan makna illah, lam dengan makna kerana, maka dia tanya. Jadi Allah buat kita ni kerana nak sembah dia. Mana Allah buat kita manusia dengan jin nak sembah dia. Allah buat kita tujuan Allah tu nak sembah dia. Maka Baba kata, okeylah, cuba buat pertanyaan. Jadi adakah semua manusia tu menyembah Allah Ta'ala? Maka jawapannya tentulah tidak. Pasal apa? Sebab ada manusia yang tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau macam tu, sah tak kita tak lam tu kerana? Tak sah. Pasal apa? Kerana tidak semua manusia tu menyembah Allah Ta'ala. Padahal itu tujuan Allah buat kita. Sepatutnya bila itu tujuan Allah, maka sepatutnya jadilah semuanya menyembah Tuhan. Tapi kenapa ada yang sembah, ada yang tidak? Dia sebagai Tuhan, yang dia bertujuan nak sembah dia, kenapa? Dia tak mampu ke nak menjadikan manusia tu semua menyembah dia? Itu soalannya. Sebab tu dalam kitab Matan Umul Barahim tu kata laisa lahul gharad, tiada ada baginya tujuan. Ni masalah tuan-tuan sekalian lah. Sebab itulah di dalam ilmu tauhid ni tuan-tuan sekalian, dia kata laisa lahul gharad. Lagipun kalau Allah Ta'ala tu ada tujuan, bermakna Allah Ta'ala tu ambil faedah daripada berhajat faedah pada makhluk dia sendiri, sedangkan dia kaya, sedangkan dia Tuhan, istighna, dia tak berhajat, dia tak berhajat kepada sesuatu. Maka sebab itulah ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah tak boleh kata Allah Ta'ala tu ada tujuan, kerana, sebab, maksud dan sebagainya. Tak boleh. Jadi kalau kata lam lil hikmah, hikmah tengok ya. Tidak aku jadikan jin dan manusia tu, hikmahnya mereka menyembah aku. Hikmah dengan tujuan tu lain. Hikmah dengan tujuan tu lain. Baik, apa beza dia? Yang ni kan, yang beza antara hikmah dengan tujuan ni, saya tak boleh nak buat dalam perkataan. Cuma saya boleh bagi contoh. Kemudian tuan-tuan semua ambil buat bahasa sendiri, buat kepahaman sendiri. Tengok ya, contoh ya. Okey, kalau tujuan kan, benda tu ada perkara yang mendorong untuk dia buat. Contohnya sebagai kita tanam pokok kelapa. Contoh tanam kelapa, kita tanam pokok nak ambil buah. Jadi kita yang mendorong kita untuk tanam pokok kelapa tu ialah kerana nak ambil buah dia. Nak ambil buah dia tu untuk apa? Nak ambil buah tu nak buat santan lah, nak buat minyak lah, nak buat masak lah. Itu namakan apa? Tujuan. Sebab ada yang mendorong kita untuk buat. Itu nama tujuan. Tapi hikmah, dia dapat tanpa ada tujuan. Contohnya,
nak tanam pokok kelapa, nak ambil buah. Tapi dalam masa yang sama, nak boleh tak guna tempurung? Boleh. Boleh tak guna sabut? Boleh. Boleh tak kita guna pelepah dia? Boleh. Boleh tak kita guna daun dia, daun kelapa? Boleh. Boleh tak kita guna batang dia? Boleh. Jadi mana itu nama hikmah. Sebab tidak ada orang tanam pokok kelapa dengan tujuan nak ambil tempurung. Tak ada. Nak ambil sabut? Tak ada. Nak ambil pelepah? Tak ada. Nak ambil daun? Tak ada. Itu nama hikmah tu. Ya tak? Baik, itu namanya hikmah. Tu apa ni? Hikmah kita jadikan maka nak sembah Allah Ta'ala. Itu satu hikmah. Okay. Yang kedua, dinamakan lam lil ghayah. Bila sebut lam lil ghayah ni, akhirnya hujung pekerjaan menjadi itu kita menyembah Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Jadi, tidak aku jadikan jin dan manusia tu akhirnya mereka menyembah aku. Nampak tak? Walaupun sekarang tak sembah Tuhan, ada yang tak sembah Tuhan, ada yang tak sembah Allah Ta'ala pada hari dan dunia ni. Tapi nanti di akhirat, manusia tu boleh tak lagi dia tak mengaku Allah sebagai Tuhan? Tak boleh. Walaupun dia kafir sekarang dalam dunia, dia kafir. Na'udzubillah. Tapi di akhirat nanti, baru dia nampak. Sebab tu dalam surah apa tu, dia kata, apa ni? Ya laitani kuntu turaba. Mudah-mudahan jadilah aku di tanah. Tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa dah. Baik. Yang ketiganya dinamakan lam lil lam lil sayrurah. Lam sayrurah. Maksud sayrurah tu apa dia? Maka jadilah mereka itu menyembah aku. Tidak aku jadikan jin dan manusia, melainkan jadilah mereka itu menyembah aku. Jadi maksudnya walaupun sekarang tak sembah, tapi akhir nanti mereka akan menyembah Tuhan, yakni Allah Ta'ala. Baik. Jelas tak jelas? Kalau tak jelas, saya hurai lagi. Okey, boleh. Baik, Alhamdulillah. Jelas. Alhamdulillah. Saudara Daniel Ashraf kata jelas. Jadi Alhamdulillah. Moga-moga dapat memberi penjelasan kepada kita semua, insya-Allah. Jadi Ustaz, boleh teruskan dengan soalan yang ketiga, Ustaz? Boleh. Baik, insya-Allah. Ni soalan panjang sikit. Dia ada situasi. Jadi situasinya, jika seseorang sudah pun berusaha belajar untuk agar berjaya dalam peperiksaan, tetapi sejak azali lagi Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan bahawasanya dia gagal dalam peperiksaan tersebut, maka dia pun gagal. Adakah benar pemahaman ini, Ustaz? Kalau benar, adakah usaha kita ini tiada kaitan dengan takdir Allah? Kerana kalau kita belajar sungguh-sungguh sekalipun, tetapi kalau Allah sudah mentakdirkan gagal, maka akan gagal juga. Adakah berusaha ini hanya tanggungjawab kita sebagai hamba Allah kerana Allah memerintahkan kita agar sentiasa berusaha dalam kehidupan? Mohon pencerahannya, Ustaz, dan mohon maaf kalau kurang sopan dalam bertanya. Itu soalan, Ustaz. Baik. Soalan ni kan sangat bagus, tapi jawapan dia mungkin kita tak sempat pada soalan yang keempat. Sebab apa ni? Sebab soalan ni kan dia kena ambil daripada pangkal. Dia kena ambil daripada pangkal. Apa pangkalnya? Berkenaan dengan qada dan qadar. Pertama sekali kita kena pegang beginilah. Semua perkara yang berlaku, semua benda yang berlaku, semua perkara yang terjadi tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lepas daripada iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu pegangan kita. Maknanya bila kata semua perkara tu, sama ada dia berusaha ataupun dia tidak berusaha, maka itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Baik. Jadi kan dalam bab ni kan, dalam bab usaha ikhtiar manusia ni, maka terjadilah 3 golongan. Kalau Jabariyah ni, dia kata tidak ada usaha dan ikhtiar langsung bagi manusia.
semuanya Allah Ta'ala belaka. Sebab tu Jabariyah ni tuan-tuan sekalian, dengan ahli sunnah wal jamaah tu, perbezaan dia sikit sangat saja. Silap-silap kita pegang, boleh jatuh kepada Jabariyah. Sebab Jabariyah ni dia menafikan usaha dan ikhtiar. Tidak ada usaha dan ikhtiar langsung bagi manusia. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Jabariyah. Okey. Ada pun Mu'tazilah pula tuan-tuan. Mu'tazilah tu pula dia kata manusia tu sendiri yang memilih kehendak dia. Manusia tu sendiri yang pilih. Manusia sendiri yang pilih kehendak dia. Jadi maknanya di sisi Mu'tazilah ni, kalaulah manusia tu buat baik, maka Allah yang buat. Allah yang jadikan. Allah yang buat. Dia kata kalau sekiranya yang baik tu Allah buat. Sebab itulah di sisi Mu'tazilah dia kata wajib Allah Ta'ala tu, wajib bagi Allah Ta'ala tu menjadikan solah dan aslah. Itu Mu'tazilah punya pegangan tu. Yang baik, yang terbaik itu Tuhan buat. Tapi kalau yang jahat tu tak, itu manusia tu sendiri yang pilih yang buat. Itu pegangan Mu'tazilah. Baik, tapi kita ahli sunnah wal jamaah ni, kita pegang begini. Sebab kita tak lepas daripada Quran. Al-Quran punya ada nas, ada dalil. Kita ahli sunnah wal jamaah ni, kita pegang semua perkara sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada bagi manusia itu, walaupun sudah ditentukan oleh Allah, maka ada usaha dan ikhtiar bagi manusia, dan usaha dan ikhtiar manusia itu juga di dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan usaha dan ikhtiar manusia itu tidak boleh memberi bekas. Jadi maknanya kalau kita berusaha sekalipun, kalau Allah Ta'ala kata kamu gagal, maka gagallah tuan-tuan. Sebab tu dalam realiti kehidupan kita sendiri tuan-tuan sekalian, ada tak kita tengok depan mata kita orang tu berusaha bagai nak rak, berusaha bagai nak gila, dia berusaha tapi gagal. Tuan-tuan, ada tak? Ada. Dan ada tak orang yang tak usaha pun, diam aja tapi lulus pula? Ada tak? Ada. Saya teringat masa saya ngaji di Pondok Lanai dulu tuan-tuan. Ada satu orang ni, nama dia Sulaiman tuan-tuan ya. Sulaiman ni tuan-tuan, kalau masa mengaji dia tidur aja, kerja dia tidur. Bila tunggu baca Bismillahirrahmanirrahim kan, dia pun Bismillahumma ahya wa amut. Tapi bila dalam peperiksaan, maka dialah yang dapat nombor 1, dialah yang lulus dengan cermelang. Nampak? Jadi ada orang macam tu. Jadi mana pegangan kita? Ada usaha dan ikhtiar ni, di mana kita ambil nas? Ada usaha dan ikhtiar bagi manusia ni. Oh, dalam Quran banyak. Dalil nas mengatakan kita ni kena usaha dan ikhtiar. Seperti ayat Quran kata macam mana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini nas dalil jelas yang Allah Ta'ala kata Allah takkan mengubah. Padahalnya tuan-tuan, kalau kata Allah tak boleh ubah ni, manusia ubah, itu dah jadi Mu'tazilah tu. Jadi sebab itulah kita ambil ayat ni sebagai apa? Nas kata dalil mengatakan ada usaha dan ikhtiar, tapi usaha dan ikhtiar manusia tu tak boleh memberi bekas. Hatta perbuatan usaha dan ikhtiar tu juga sudah ada dalam ketentuan. Yang ini ambil nah mana pula? Ambil dalil daripada ayat Quran pula. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu buat. Maknanya usaha ikhtiar kita, perbuatan kita tu Allah juga menentukan. Allah juga menentukan. Natijah dia, keputusan dia, Allah juga menentukan. Jadi jangan nafikan usaha dan ikhtiar. Kalau kita nafikan usaha dan ikhtiar, maka terjun kita jadi Jabariyah. Etikot Jabariyah ni fasiq. Sebab dia menafikan hujah Quran. Begitu juga dengan pegangan Mu'tazilah. Bahkan pegangan Mu'tazilah ni
ada di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah mengkufurkan pegangan Mu'tazilah. Kenapa? Lagi berat. Di antara Jabariyah dengan Mu'tazilah ni, lagi berat Mu'tazilah. Kenapa? Kalau dia kata jahat tu manusia yang buat. Manusia tu yang pilih sendiri nak jadi jahat. Maknanya pada ketika tu tuan-tuan sekalian, Allah terlepas iradat dia daripada manusia, daripada makhluk dia. Padahal dia yang manage, Allah yang manage, Allah yang urus. Tiba-tiba manusia sendiri yang pilih untuk dia buat. Jadi mana pada ketika itu iradat Allah Taala tak berlaku pada makhluk tu. Memisahkan makhluk dengan memisahkan Allah dengan makhluk. Ini pada Mu'tazilah tuan-tuan. Sebab itulah ada di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah mengkufurkan Mu'tazilah dan juga tuan-tuan sekalian memfasikkan Jabariyah. Kita ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan sekalian, itu adalah pegangan yang khalis, tidak terlalu keras seperti Mu'tazilah dan tidak terlalu lembek sangat seperti Jabariyah. Kita ni ahli sunnah wal jamaah ni duduk tengah-tengah tuan-tuan. Jadi ini kan soalan ni tadi kan seolah-olah gini tau. Kalau dah semua Tuhan tentukan, kenapa kita nak kena usaha lagi? Tuan-tuan, sebenarnya kita ni kan boleh kata ginilah, kalau saya nak ambil keputusan, sebenarnya kita ni hanya pelakon yang melakonkan watak kita masing-masing dalam dunia. Allah yang mengarahkan kita bagian. Maka berjalanlah kita mengikut dialog yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Sebab itulah jagalah baik-baik dalam masalah akidah ni tuan-tuan. Pasal apa? Sebab saya takut. Saya takut akhir zaman ni, masya-Allahnya tuan-tuan, bukan kata di kalangan orang awam, bahkan di kalangan asatizah, di kalangan agamawan, pun mereka tidak boleh beza mana Jabariyah, mana Mu'tazilah. Lepas tu masalah qada dan qadar tu, kalau dalam hadis yang saya baca dulu tu, Allah Nabi ulang balik, antuk minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli wal yawmil akhir, guna wa tu'minabil qadri khairihi syarrihi. Nabi ulang kasih. Apa menunjukkan apa? Menunjukkan tuan-tuan kena berhati-hatilah kita dalam beriman dengan rukun iman yang keenam. Jaga baik-baik akhir zaman ni tuan-tuan. Kalau salah bab pegangan qada tu, takut-takut terbatal iman. Jaga baik-baik. Wallahu a'lam bisawab. Ringkas je jawapan tu. Okey, baik, jelas ya? Moga-moga dapat memberi penjelasan. Jadi insya-Allah mungkin soalan terakhir pada malam ni boleh Ustaz? Soalan terakhir pada malam ini. Boleh insya-Allah, silakan. Baik, insya-Allah. Soalan terakhir berbunyi, bagaimanakah kita hendak membuang sifat buruk sangka, ujub dan riak di dalam hati? Saya takut disebabkan sifat ini, pahala amalan saya semua berterbangan sahaja di timbangan mizan nanti. Jadi mohon penjelasan Ustaz. Baiklah. Sifat-sifat mazmumah seperti buruk sangka, seperti ujub, riak, takabur, semua tu adalah disebabkan kurangnya keilmuan seseorang. Jadi kan sebab itulah perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala ialah apa dia? Ialah menuntut ilmu. Kenapa? Dengan ilmu itulah kita dapat menyelamatkan diri kita. Pasal apa? Bila kita buruk sangka dengan orang, kita ujub, kita riak dan sebagainya, maka semua tu akibatnya adalah buruk. Dengan ilmu kita dapat tahu buruk sangka tu akan menjadi natijah di akhir nanti, kita akan dicampak dalam api neraka. Ujub pun macam tu, amalan kita ditolak. Riak pun macam tu, amalan kita akan ditolak. Maka tolaklah semua ni dengan ilmu tasawuf, dengan membersihkan hati,
Dan jauhkan daripada melakukan benda yang menyalahi syarak. Bila kita melakukan benda yang menyalahi syarak, maka satu titik hitam dalam hati. Bila banyak sangat buat benda yang menyalahi syarak kita buat, maka titik-titik hitam tu makin banyak, sehingga gelaplah hati. Bila gelaplah hati, walaupun ada ilmu sekalipun, maka dia dah tak nampak jalan dah. Macam mana nak buang riak, nak buang ujub dan nak buang buruk sangka. Maka di antaranya ialah ilmu, lepas tu amalkan dengan ilmu, kemudian dekatkan diri dengan perkara yang baik, dekatkan diri dengan Tuhan, jadi dengan banyak melakukan perkara yang baik. Sebenarnya sifat mazmumah ni boleh katakan hampir ke semua umat Muhammad ni ada penyakit ni. Tapi bila datang jangan layanlah, tolak dengan kita merendahkan diri, dengan kita menghinakan diri. Baru dapat elak daripada riak, daripada ujub. Ujub tu maksudnya heran pada diri dia sendiri. Aku boleh buat baik ya. Itu dia pandang pada batang tubuh dia. Padahalnya kita ngaji tauhid, perbuatan kita ni Allah yang tentukan. Kita kena tahu juga kalau Allah dah tentukan kita buat baik, bererti Allah Ta'ala tu nakkan kepada kita kepada yang baik. Jadi jangan hapuskan kehendak Allah Ta'ala tu macam tu jangan. Mana kita ni, alhamdulillah Allah tentukan aku buat baik. Maka jangan pandang heran ke diri. Sebab tu dah kita kena banyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan heran ke diri, jangan ujub. Jangan heran jangan riak. Riak tu nak tunjuk pada orang. Padahalnya kalau kita tunjuk pada orang pun, mana ada orang boleh bagi pahala pada kita. Manusia tu sendiri, dia sendiri pun tak dapat selamatkan diri dia. Jadi kita pandang itu. Yang bagi saya paling penting kali nak selamat diri ni, mesti kita belajar ilmu yang 3 tu. Fiqh, tauhid dan tasawuf, selesaikan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat selamatkan diri kita. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah, terima kasih dan jazakumullah khair diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Moga-moga kita semua mendapat manfaat dan faedah daripada pengajian pada malam ini, dan juga dapat sedikit sebanyak manfaat daripada jawapan-jawapan yang telah diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi. Jadi sebelum berakhir, saya jemput sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk memimpin bacaan doa penutup. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azimah sultan, ya qadiman ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasirah jud, ya wasi'al ata', ya khafiyya lutuf, ya jamil sunah, ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa radha sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal jaka ahla ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawiyya kulli ta'ib wa ya ma'mana kulli mahiyassir alaina kulli asir wa tasir wasi alaka yasir. Allahumma ya man la yahtaji ilal bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu ma yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allah bihaqi man yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka. Allah bihaqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika lati la tanam wa kunubna bika nafika alladhi la yurab warhamna biqudratika alaina fala nalakata suqatana wa raja'una. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fi din wa barakatan fil umur wa sa'atan fil jasad wa sa'atan fi rizqi wa tabatan qabla maut wa syahadatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da maut
wa afwan 'indal hisab wa amana minal azab wa nasiba minal jannah warzuqna nazara ila wajhikal karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk pengajian untuk bacaan tadi. Moga-moga Ustaz sentiasa di dalam rahmatnya dan jagaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kesihatan yang baik untuk terus berada bersama kita dalam pengajian ini terus dengan kitab-kitab yang lain. Kita buka kitab lain insya-Allah. Jadi moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan yang baik kepada Al-Fadhil Ustaz insya-Allah. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khair dan terima kasih kepada para hadirin kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada malam ini. Dan juga saya mohon maaf mewakili para pelajar andai kata mungkin kurang adab sepanjang berada dalam majlis ataupun dalam bertanya soalan. Dan saya juga mewakili pihak penganjur Kumpulan Rakan Muda Agama mohon maaf sepanjang saya sendiri mengendalikan majlis pada malam ini. Jadi insya-Allah moga-moga bermanfaat pada malam ini. Jadi sebelum berakhir insya-Allah sedikit pengumuman. Jadi insya-Allah seperti biasa pada pagi esok ada pengajian kitab Bidayatul Hidayah siri yang ke-34 bersama dengan Ustaz Faris Rosli. Jadi insya-Allah kita buka link pukul 6.30 pagi, kita baca Wardul Latif dan juga surah Yasin. Kemudian kita teruskan dengan pengajian insya-Allah. Jadi kemudian sebelum untuk pagi esok jam 5 pagi insya-Allah kita ada zikir akhir malam, bacaan zikir akhir malam insya-Allah. Jadi boleh turut serta, nanti admin sharekan link Google Meet tu insya-Allah. Jadi mohon maaf daripada saya sendiri kalau tak sempat nak tanya soalan. Jadi mungkin soalan-soalan yang ditanyakan di ruang Q&A tu nanti boleh simpan dan tanyakan semula di Google Form pada minggu depan. Nanti insya-Allah pihak admin Kurma akan kongsikan link tersebut. Boleh masukkan soalan untuk kita tanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz pada pengajian akan datang. Jadi mohon maaf sangat-sangat atas kesilapan dan kesalahan yang berlaku pada malam ini. Itu sahaja, kita akhiri majlis kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Itu sahaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.